Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah ini kita bersiaran secara langsung di page rasmi Bahaki Travel Cawangan Changlun lah. Bahaki Travel Cawangan Changlun. Okey, so insyaAllah hari ini kita akan bincang sikit tentang persiapan rohani dan fizikal sebelum menunaikan ibadah umrah. InsyaAllah hari ini kita akan berbincanglah serba sedikit tentang persiapan-persiapan lah. Persiapan-persiapan ni tak semestinya wajib lah. Maksud kata daripada setiap orang tu pandangan dia lain-lain lah. So persiapan dia macam orang ni, dia macam ni, dia lain-lain lah. So ni orang kita sebagai pendapat. Pendapat kita sendiri sebab lain orang lain pendapat lah, insyaAllah. So InsyaAllah untuk hari ini, untuk yang pertama, perbaiki kualiti solat dan mencintai masjid, insyaAllah. Okey, untuk perbaiki solat dan mencintai masjid ni, yang mula-mula pertama yang kita boleh jaga, solat 5 waktu sehari semalam. Sebelum dekat umrah tu kena ni lah, belajar solat 5 waktu, jangan tinggal sebab kat sana pun insyaAllah hampir setiap waktu kita solat kat masjid, kita berjemaah insyaAllah. So yang kedua, latih diri untuk solat awal waktu. Solat, belajar untuk solat awal waktu, jangan lewat-lewatkan solat. Sekali tak ada apa-apa urusan, jangan lewat-lewatkan solat lah. Sebab solat ni tiang agama. So sekalinya mati tu Allah akan tanya sebab apa? Bab solat dulu lah yang pertama. Bab solat dulu yang pertama tu sebab solat ni tiang agama lah bagi agama Islam. Okay, seterusnya latih diri untuk solat berjemaah di masjid atau surau. Okay. Kita kena ajak diri kita lah untuk ajak diri kita untuk solat di masjid, di surau. Sebab apa dekat sana nanti banyakkan yang punya solat ni kita akan berjemaah di masjid lah. Kita takkan main di surau hotel sebab apa banyakkan jemaah-jemaah kita, banyakkan orang kita seronok lah duduk dekat ni tapi duduk dekat dengan Kaabah, dekat Masjid Haram tapi tak mampu maya jemaah di masjid, tak boleh lah macam tu. Sebab dah dekat dah, lebih kurang 50 meter. So kita galakkanlah pada jemaah-jemaah kita untuk solat di masjid, insyaAllah. Rasulullah SAW bersabda, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Tengok Rasulullah kata, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Nak kita solat ni khusyuk lah. Khusyuk tu penting. Kita perlulah perbaiki diri kita tentang solat-solat ni, perbanyakkan solat ni, kebanyakan zikir-zikir, selawat-selawat sama-sama tu, insyaAllah. So yang kedua, biasakan solat sunat dan berdoa. Okey, solat sunat ni banyak solat sunat ni. Kata banyaklah solat sunat yang kita terkenal seperti solat sunat duha, taubat, hajat, zikir, banyaklah. Assalamualaikum Ustaz Zaim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Bukan Ustaz ni. Tak ada Ustaz ni. Biasakan solat sunat dan berdoa. Mulakan berlatih membanyakkan solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Banyakkan kita ni solat-solat ni seperti solat sunat qabliyah, ba'diyah lah, solat sunat sebelum semayang, selepas semayang ni solat sunat orang kita basic lah. Ada juga yang tak buat tapi yang kata solat sunat ni digalakkan buat lah. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. So buatlah solat sunat ni. Seterusnya biasakan diri solat duha, solat taubat dan solat lain-lain lah. Solat taubat ni orang kata belajar dari kita sebab kita nak pergi mendekat ibadah umrah. So dari segi rohani kita ni, kita kena ni lah orang kata serah diri kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita nak pergi mendekat ibadah umrah sebab dekat sana ni ramai orang dari pelosok dunia ni. So membanyakkanlah solat-solat sunat sebab kat sana nanti takkan duduk saja kan. Kita kena duduk solat sunat, solat sunat tawaf, solat sunat wuduk, banyak juga. Ini perbanyakkan berdoa dengan yakin antara azan dan iqamah. Ni yang kata ada jugalah waktu-waktu yang dimakbulkan doa. Antaranya antara azan dan iqamah tu kita berdoa, insya-Allah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terusnya merebut ganjaran pahala 1000 kali ganda solat di Masjidil Nabawi dan 1000 kali ganda di Masjidil Haram. Ni kena berebutlah. Berebut sebab kelebihan ataupun ganjaran pahala di Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram ni
banyak. Masjid Nabawi ni 1000 kali ganda solat. Maksud kita pahala dia tu 1000 kali ganda. Berlipat kali ganda solat-solat yang seperti biasa kita solat di rumah, kita solat-solat tempat lain lah. Ni yang kita banyak lah kelebihan-kelebihan dia, insyaAllah. So, dan yang kedua tu, solat di Masjidil Haram bersamaan dengan 1000 kali ganda. Kita punya pahala. 1000. Kalau kita jemaah dekat rumah pun baru 27 kali ganda. Ni kalau dekat Masjidil Haram ni 100,000 kali ganda. Abang kata berkat tak berkat tempat tu, insyaAllah. Okay, seterusnya perbetulkan syahadah. Perbetulkan syahadah. Perbetulkan syahadah ni orang kata niat kita lah, ataupun i'tikad kita. Betulkan i'tikad dalam memaknakan syahadah. Biar setiap aurat dan saraf kita benar-benar merasai getaran bila melafazkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana syahadah itu janji hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni penting lah. Kita kena kita tekad. Tu tak maaf lah, line terputus tadi. So seterusnya betulkan syahadah seperti betulkan i'tikad kita sebab asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tu syahadah kita lah. Itu janji kita kepada Allah tentang ni lah. Kita beritahu Allah Azza wa Jalla berfirman innama mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bimuwahidihim wa anfusahim fi sabilillahi aulika humas sadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Mereka lah orang-orang yang benar. Surah Al-Hujurat ayat 15. Okey, seterusnya ikhlaskan niat kita. Niat benar pergi menjaga ibadah haji dan umrah hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan niat kita untuk beli-beli macam mana. Orang kata beli inilah, beli kurma ke jubah-jubah ke, tak boleh. Orang kata pernah betulkan niat kita lah sebelum kita pergi menunaikan ibadah umrah ni. Daripada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niatnya, al-a'malul bil niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan, maka siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana untuk menggapai dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya pada apa yang dihijrahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Maksud ayat ni maksud kalau kita niat kita baik, yang tu kita dapat. Kalau niat kita buruk, yang tu lah maksud saya sedang yang disebut dalam ni. So kita kena betulkanlah kita ikhlaskan niat kita, insya-Allah. Seterusnya jihad kasih sayang. Bagi seorang wanita menunaikan haji menuntut pengorbanan tinggi kerana fitrah mereka yang dianugerahi sifat pengasih dan sensitif dengan jarak perpisahan terutama terhadap anak dan keluarga. Rasulullah SAW bersabda, jihad orang tua, kanak-kanak, orang lemah dan orang perempuan ialah haji dan umrah. Hadis riwayat Muslim radhiyallahu anhu.
Wanita Islam hendaklah berusaha dan berikhtiar bersungguh-sungguh untuk menunaikan haji. Kita tahu untuk menunaikan haji mestilah dekat di hati kita. Ni yang kita selesai kita ni lah pendapat-pendapat kita tentang persiapan-persiapan rohani dan fizikal sebelum menunaikan ibadah umrah. Benarnya banyak lagi orang panggil ni. Banyak lagi lah orang panggil pendapat-pendapat ni. Kita ambil orang kata pendapat-pendapat yang ni lah. Yang umum saja insyaAllah. Semoga bermanfaat lah untuk semua insyaAllah. So insyaAllah semoga bermanfaat untuk semua insyaAllah. So untuk perkembangan umrah insyaAllah kita punya umrah insyaAllah akan start awal ke depan, awal bulan Januari insyaAllah. Semoga ni lah penyakit pandemik COVID-19 ni ditarik lah, tarik oleh Allah SWT. Semoga penyakit ni sembuh lah daripada dunia kita ni. Sebab banyaklah jemaah-jemaah kita yang excited lah nak pergi umrah insyaAllah. Semoga kita dijemput lah menjadi berkat tamu Allah insyaAllah hari nanti. So yang mana belum tengok kita, yang mana belum follow kita punya page Bahki Travel Cawangan Calon, boleh follow, boleh like. Yang mana belum follow IG kita pun boleh follow juga. So untuk pertanyaan berkaitan package umrah, package pelancongan, boleh tahu lah kontak kita. Kontak kita ada dalam 0125194818. So untuk pertanyaan-pertanyaan apa, jangan malu, jangan segan, insyaAllah kita akan cuba jawab lah. So untuk barang pertanyaan boleh tukar lah tanya kita insyaAllah. So insyaAllah saya akhiri lah. So sekarang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.